Gadget merupakan satu simbol kemajuan dan kemajuan sesebuah negara. Gadget memudahkan kehidupan manusia dan mencerahkan masa depan manusia. Walau bagaimanapun, kita telah mengabaikan ancaman gadget kepada kanak-kanak kita sehingga mengancamkan budaya negara kita. Jadi apakah yang telah menjadi situasi ini berlaku? Sebenarnya, peranan ibu bapa yang mengabaikan kanak-kanak dalam penggunaan gadget merupakan salah satu faktor utama keadaan ini berlaku. Ibu bapa yang tidak menjadi teladan yang baik kepada anak akan menjadi pendorong kepada anak-anak dalam penggunaan gadget tanpa batasan. Faktor yang kedua pula ialah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pernahkah anda berfikir betapa senangnya kanak-kanak generasi kini mendapatkan gadget seperti telefon pintar dan mengakses apa-apa yang mereka ingin? Pada era pandemik COVID-19 kini, gadget seperti komputer riba telah menjadi kelas kepala kanak-kanak dan melakukan pembelajaran mereka. Kemudahan ini telah menjadi faktor kanak-kanak untuk melakukan penemuan visual dengan pengguna aplikasi sosial dalam gadget tersebut. Kelas ini akan mendorong kepada pengubahan pemikiran kanak-kanak. Faktor yang terakhir ialah pengaruh rakan sebaya yang sering mengajak rakannya untuk menyalahgunakan gadget. Mereka dipengaruhi oleh rakan sebayanya dalam penggunaan gadget dan akhirnya ketagihan kepada gadget maupun menyalahgunakan gadget itu. Dalam bidang falsafah pendidikan kebangsaan, gadget dapat meningkatkan standar pendidikan negara sekiranya gadget digunakan secara terkawal. Individu yang berkemahiran dan seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek dapat dilahirkan sekiranya gadget digunakan dengan baik dalam pembelajaran. Penggunaan gadget secara berfaedah juga dapat mendidik kanak-kanak supaya sentiasa menghayati hukum negara kita. Gadget yang berkemudahan internet dapat membantu kanak-kanak untuk mendapatkan ilmu atau berita seperti ilmu keagamaan, perlembagaan, dan undang-undang negara kita, serta dapat mengetahui mereka bahawa betapa pentingnya kesopanan dan kesusilaan dalam pertuturan dalam gadget maupun dalam kehidupan seharian. Sebaliknya, penyalahgunaan gadget juga akan menghancurkan sistem pendidikan negara dan prinsip hukum negara kita. Kewujudan gadget dapat dinilai dari 3 aliran falsafah, yaitu Aristotelianisme, pesimisme teknologi, dan optimisme teknologi. Aristotelianisme berpandangan bahawa teknologi yang berasaskan gadget adalah teknik pengantaran bagi merealisasikan matlamat manusia. Kewujudan teknologi bertujuan demi memenuhi keperluan manusia dan kehidupan. Ilmu teknologi adalah berbeza daripada ilmu sains atau ilmu dalam kehidupan. Bagi pandangan pesimisme teknologi pula, Jacques Ellul pernah menyatakan bahawa penggunaan gadget akan mendatangkan manfaat dan perkembangan yang banyak. Namun, penggunaan teknologi tetap disyaki. Beliau berpendapat bahawa perkembangan teknologi akan mendatangkan kepiluan serta menghasilkan banyak masalah. Ia akan membawa dampak negatif yang tidak dapat dijangkakan. Seterusnya, optimisme teknologi menekankan kepercayaan bahawa penggunaan gadget mampu menyelesaikan segala masalah serta mendatangkan lebih banyak kebaikan berbanding dengan keburukan. Seterusnya adalah pandangan ahli falsafah. Robert McGreen membahagikan falsafah asas berkaitan sikap terhadap teknologi kepada 4 bahagian, iaitu anarki teknologikal, teknofilia, teknofobia, dan kesesuaian teknologikal. Anarki teknologikal menekankan kepentingan teknologi dan pengetahuan sebagai peralatan yang harus dikuasai bagi mendapatkan kemewahan, kuasa dan penguasaan alam persekitaran. Teknofilia menekankan pemburuan teknologikal sebagai satu matlamat utama. Teknologi seolah-olah mengawal manusia akibat dari identifikasi tidak sedar manusia dengan teknologi, sehingga manusia tidak dapat memisahkan diri mereka daripada teknologi dan melihat sesuatu itu secara objektif.
Teknofobia bertindak menghapuskan pengawalan teknologi terhadap kehidupan manusia dengan tujuan mengembalikan teknologi di bawah kawalan manusia dan menyediakan asas bagi evolusi reka bentuk teknologi yang bersesuaian. Selain itu, Neil Postman berpendapat bahawa budaya berada di bawah pengaruh dan kawalan teknologi, sama ada teknologi yang tidak dapat dilihat seperti skor kecerdasan atau IQ seseorang, statistik, kaedah mengundi dan teknologi yang jelas dapat dilihat seperti televisyen, komputer, automobil. Beliau menjelaskan bahawa tahap penggunaan teknologi mempengaruhi perkembangan budaya sesebuah masyarakat. Beliau menamakan budaya ini sebagai teknopoli yang merujuk kepada keadaan minda secara kolektif yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh teknik, teknologi dan peralatan. Ahli falsafah seterusnya ialah Marsha McLuhan. Beliau berpendapat bahawa penciptaan dan inovasi dalam teknologi mampu mengubah kehidupan sosial masyarakat. Media pada hakikatnya telah benar-benar mempengaruhi cara berfikir, merasa dan bertingkah laku manusia itu sendiri. Kita pada saat ini berada di era revolusi, iaitu revolusi masyarakat menjadi massa. Oleh kerana kehadiran media massa tadi, McLuhan memetakan sejarah kehidupan manusia ke dalam 4 period. A Triple Age, iaitu era suku atau purba, Literal Age, era literal atau huruf, A Printed Age, era cetak, dan Electronic Age, era elektronik. Antara kesan positif penggunaan gadget ialah memudahkan komunikasi supaya ikatan silaturahim antara satu sama lain dapat dikukuhkan walaupun tinggal berjauhan. Penggunaan gadget dapat membantu kita untuk memperoleh informasi terkini dengan mudah dan juga membantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, gadget boleh dijadikan sebagai alat hiburan untuk merehatkan minda dan menghilangkan kebosanan. Antara kesan negatif kedatangan gadget ialah kesihatan akan terjejas. Penggunaan gadget yang keterlaluan boleh menyumbang kepada masalah kesihatan seperti obesiti, kesakitan tengkuk dan bahagian belakang badan, masalah penglihatan, otot jari dan tangan kanak-kanak menjadi lemah dan perkembangan otak kanak-kanak terbantut. Selain itu, kesan negatif penggunaan gadget ialah gangguan tidur. Ketagihan terhadap gadget akan menyebabkan masalah kekurangan tidur dan keletihan, maka konsentrasi kita akan menjadi pendek. Ketagihan gadget juga menyebabkan kita kurang berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya hubungan antara ahli keluarga dan jiran menjadi semakin renggang. Penggunaan gadget juga akan menyumbang kepada peningkatan jenayah cyber seperti penipuan, penggondam, penyebaran fitnah dan penyebaran unsur-unsur lucah. Hal ini akan menyebabkan keamanan dan keharmonian negara terjejas. Antara cara untuk mengatasi kekalan dan penggunaan gadget tersebut ialah ibu bapa boleh mengehatkan masa untuk anak menggunakan gadget. Hal ini dapat mengelakkan kanak-kanak tertagih dengan gadget. Kanak-kanak boleh mengisi masa lapang dengan hobi atau minat yang baru. Ibu bapa boleh membawa anak-anak menyertai aktiviti kemasyarakatan untuk memperbaiki kemahiran komunikasi tanpa membazirkan masa sepanjang hari dalam menggunakan gadget. Pemantauan daripada ibu bapa diperlukan apabila anak-anak menggunakan gadget. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak melalui laman web yang bermanfaat atau diperlukan dalam proses pembelajaran. Ibu bapa juga boleh mendidik anak tentang keburukan penyalahgunaan gadget. Pihak sekolah boleh menganjurkan ceramah atau pameran berkaitan kesan buruk penggunaan gadget. Pelajar akan dapat menyedar diri setelah menyertai ceramah atau pameran tersebut. Akhir sekali, marilah kita memanfaatkan gadget dalam kehidupan kita supaya generasi muda kita dapat memupuk minda kelas pertama dan seterusnya dapat memajukan bangsa dan negara kita.